Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini diberikan kelapangan kepada kita untuk dapat menyambung pembacaan 10 minit bersama Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dan saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh kaum muslimin. Serta saya juga mohon kemaafan, khususnya saya tidak dapat untuk melaksanakan majlis 10 minit ini pada hari yang ketiga. Sebaliknya berkesempatan pada hari ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi berada di hadis yang ketiga, iaitu hadis yang menceritakan tentang peristiwa penurunan wahyu ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana awalan hadis ini wa an bihi qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawm fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki as-subhi thumma hubbiba ilayhi al-khala'u wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbud al-layali zawati al-'adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalik ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Kita baca setakat ni dahulu. Hadisnya panjang dan kita lihat sambungan terjemahan sebelum ini, iaitu kita telah pun menghuraikan hadis ini sehingga pada kenyataan summa hubbiba ilaihil khala'u wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbudu al-layali zawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Jadi disebut di sini Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersunyi-sunyian di Gua Hira, lalu baginda telah bertahannus di dalam gua tersebut. Lalu Al-Imam Shihabuddin Al-Imam Ibn Shihab Ar-Ramli telah menyatakan bahawa maksud at-tahannus adalah at-ta'abbud. Dan sambungan kepada hadis ini, Rasulullah telah beribadah di dalam Gua Hira ini pada waktu malam yang mempunyai bilangan. Ini juga telah kita bincangkan, iaitu bukan semata-mata waktu malam saja Rasulullah beribadah, sebaliknya malam dan siang. Ini telah kita bincangkan sebelum ini. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Sebelum baginda pulang kepada ahli keluarga baginda dan baginda mengambil bekalan untuk tujuan itu, iaitu untuk tujuan beribadah. Sebab baginda membawa bekalan makanan tak dapat bawa banyak, jadi baginda bawa bekalan untuk beberapa hari. Bila bekalan habis, baginda pun pulang mengambil bekalan daripada ahli keluarga baginda. Kemudian Nabi menyambung semula menuju ke Gua Hira dan beribadah sekali lagi. Dan begitulah berterusan. Kemudian kata Sayyidatuna Aisyah, kemudian baginda akan kembali kepada Sayyidatuna Khadijah, lalu baginda akan mengambil bekalan juga untuk malam-malam tersebut. Maknanya baginda dalam keadaan pada peringkat awal bawa bekalan, bila habis bekalan pulang ke rumah, ambil bekalan, datang semula ke Gua Hira, beribadah, habis bekalan pulang semula ke rumah, bertemu dengan Sayyidatuna Khadijah, mengambil semula bekalan untuk tujuan baginda dapat berada pada malam-malam yang panjang di Gua Hira beserta dengan siang-siangnya untuk tujuan beribadah.
Jadi ketika Sayyiduna Al-Imam Al-Qastallani menghuraikan petikan ini, beliau mendatangkan satu kenyataan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Al-Imam Ibn Ishaq dalam kitab beliau, menyatakan peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira untuk tujuan beribadah itu adalah berlaku pada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan, iaitu selama sebulan baginda berada di gua tersebut. Cuma bukanlah sebulan 30 hari tak balik-balik. Baginda balik dengan tujuan untuk mengambil bekalan makanan, tetapi pergi dan pulang itu berlaku dalam bulan Ramadan. Kemudian disebut juga di sini satu perbahasan. Kalau orang timbulkan, kata Al-Imam Al-Qastallani, kalau ada orang kata amrul ghari qabla risalah fala hukmah. Kalau anda kata bersunyi-sunyian di gua itu adalah satu perkara yang berlaku sebelum baginda menerima risalah Islam, jadi tidak ada hukum. Maknanya kalau ada orang kata ada orang yang bertapa duduk bersunyi-sunyian, contoh di gua, jadi perbuatan ini salah, kerana walaupun ada daripada perbuatan Nabi, tapi ianya berlaku sebelum daripada baginda diutuskan sebagai seorang Rasul. Kalau ada orang sebut begitu, kata Al-Imam Al-Qastallani, ujiba bi'annahu awwalu ma budi'a bihi alaihi salatu wassalam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu thumma hubbiba ilaihi al-khala' fakana yakhlu bi ghari hira'in kama marra fadalla ala anna al-khulwata hukmun murattabun 'ala al-wahyi li'anna kalimata thumma litartib wa aidan law lam takun min ad-din lanaha 'anha bal hiya zari'atun limaji'il haqqi wa zuhuruhu mubarakun 'alaihi wa 'ala ummatihi ta'asyan wa salamatan min al-manakir wa darariha wa laha syurutun mazkuratun fi mahalliha min kutubil qaum. Jadi di sini Al-Imam Al-Qastallani menjawab semula kalau ada orang kata tak boleh kita bersunyi-sunyian, tak boleh kita duduk di gua bertapa, berzikir, kerana ianya berlaku kepada baginda Nabi sebelum baginda menerima wahyu. Maka di sini dijawab dengan dua keadaan, dua kenyataan. Yang pertama, kata Al-Imam Al-Qastallani, Nabi SAW telah pun menerima wahyu sebelum baginda bertapa, iaitu sebagaimana disebut oleh Sayyidatuna Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi naum. Jadi baginda Nabi sudah menerima wahyu dalam bentuk mimpi terlebih dahulu sebelum baginda bertapa di gua Hira. Kemudian barulah selepas itu baginda bertapa. Maknanya baginda bertapa di Gua Hira dalam keadaan baginda sudah menerima wahyu. Jadi kalau ada orang kata perkara ni berlaku sebelum Nabi dapat wahyu, maka ia tertolak, kerana wahyu yang mula-mula diterima oleh baginda Nabi bukanlah kedatangan Sayyidina Jibril, sebaliknya 6 bulan awal sebelum itu, iaitu pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamil Awal, Jamil Akhir, Rejab, Sya'ban, sebelum Ramadan ketika Nabi berusia 40 tahun. Ianya adalah 6 bulan pertama Nabi menerima wahyu dalam bentuk mimpi yang benar. Jadi kalau ada orang kata Nabi bertapa di Gua Hira itu dalam keadaan Nabi belum menjadi Nabi, jawapan ini ditolak kerana Nabi sudah menerima wahyu tetapi dalam bentuk mimpi yang benar. Kemudian kata Sayyidina Al-Imam Al-Qastallani lagi, "Lau lam takun minad din lanaha anha." Kalaulah al-khulwah itu, bersunyi-sunyian itu, tidak termasuk dalam urusan agama, nescaya Nabi akan melarang kita daripada melakukan pertapaan, iaitu duduk bersunyi-sunyian. Tapi Nabi tak larang. Jadi sini kita dapat lihat bahawa banyak orang kata kalau Nabi tak buat, maka ia adalah haram. Tetapi di sini disebut, kalaulah benda itu haram, nescaya Nabi akan larang. Kalaulah benda itu haram, nescaya Nabi akan larang. Tetapi tidak pula ditemui sebarang hadis yang menyatakan bahawa Nabi melarang kita daripada bersunyi-sunyian. Walaupun dalam sejarah kita hanya menemui bahawa Nabi bertapa di gua itu hanya ketika sebelum baginda
menerima kedatangan Sayyidina Jibril alaihissalam. Dan selepas itu kita tak dengar cerita bahawa Nabi pernah bersunyi-sunyian lagi di gua Uhud ke gua Hira ke. Jadi kalau orang kata benda tu tak berlaku, hanya sekali lah hidup Nabi, itu pun sebelum Nabi terima wahyu. Telah dijawab yang pertama tadi, Nabi sudah menerima wahyu dalam bentuk mimpi. Dan yang kedua, kata Al-Imam Al-Qastalani, kalaulah bertapa itu adalah haram, nescaya Nabi akan melarang. Kalau Nabi tak larang, maknanya tidak ada pengharaman. Banyak orang salah faham, kalau Nabi tak buat maka jadi haram. Di sini yang kita tahu hanya Nabi buat sekali, itu pun sebelum kedatangan Sayyidina Jibril. Cuma Al-Imam Al-Qastalani menyatakan kalaulah benda itu haram, nescaya akan ditegah oleh baginda Nabi. Tambahan pula, dengan kita bersunyi-sunyian itu, dia sebenarnya adalah satu jalan, kata beliau, bal hiya zari'atun limaji'il haqqi. Bahkan dengan sebab bersunyi-sunyian itu, dia menjadi satu sebab, satu jalan untuk seseorang itu menerima kebenaran. Maka ini semuanya menunjukkan bahawa tidak menjadi masalah kalau ada sebahagian pihak, khususnya dalam beberapa tarikat, yang mereka dalam cara mendidik anak-anak buah mereka, ada anjuran untuk bertapa di tempat-tempat sunyi, di gua, di hutan, sebagai satu proses mentarbiahan. Maka tindakan ini tidaklah dianggap salah dari sudut syariat, kerana kalaulah bertapa itu ditegah, nescaya ianya akan dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya sebahagian tarikat memang ada, dia ada pertapaan, duduk di situ berzikir, kena habiskan beberapa wirid tertentu, maka ia tidaklah dianggap sebagai salah dari sudut syariat. Pun begitu, sebahagian tarikat mengambil pendekatan pada hari ini, menyatakan khalwatuna fi al-jalwah. Khalwat kita adalah dalam keadaan kita bersama dengan manusia. Secara dengan manusia kita bersama, tetapi hati kita kosong daripada manusia, sebaliknya hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, untuk berkhalwat ini memang disebut oleh Al-Imam Al-Qastalani, kata beliau, walaha syurutun mazkuratun fi mahalliha min kutubil qaum. Biasanya akan membicarakan tentang isu bersunyi-sunyian di gua, di kawasan lapang, di tempat yang jauh daripada manusia ini, dibincangkan oleh ulama-ulama tasawuf. Maka dalam kitab-kitab mereka disebutkan syarat-syarat yang perlu ada supaya khalwat itu tidak menjadi sebab untuk seseorang itu jauh pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengalaman saya dalam tarikat As-Siddiqiyah Ad-Darqawiyah Asy-Syadzuliyah, kami tidak ada khalwat ini. Dan walaupun dalam sebahagian tarikat tidak ada konsep bersunyi-sunyian ini, tetapi dalam syariat kita ada unsur bersunyi-sunyian, tetapi di masjid dengan nama al-i'tikaf. Jadi sebagian ulama mengatakan bersunyi-sunyian di gua itu dalam bentuk syariat kita pada hari ini adalah dengan kita bersunyi-sunyian di masjid, kita duduk beriktikaf di masjid, mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin setengah hari. Maka di situ juga adalah mempunyai unsur bersunyi-sunyian. Tidak disyaratkan mesti di gua, tetapi yang paling penting kita cuba melatih diri untuk mengosongkan jiwa kita daripada makhluk, daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup untuk majlis pada hari ini, saya takut terlupa, di sini juga ditimbulkan oleh Al-Imam Al-Qastalani, apakah bentuk ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di Gua Hira. Sebab ketika itu belum ada lagi pensyariatan salat, pensyariatan zikir contohnya. Jadi apakah bentuk ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang baginda berada di Gua Hira? Jadi ini disebut, kata Al-Imam Al-Qastalani, kata beliau, qala Ibnu Abi Jamrah, maafkan saya, kata beliau, fa in qulta lima khassa Hira bi ta'abbud fihi duna ghairihi, qala Ibnu Abi Jamrah limazidi fadlihi ala ghairihi li'annahu munzawin majmu'un li tahannusihi wa yanzuru minhu al-Ka'bah al-mu'azzamah wan nazaru ilaiha ibadah, fakana lahu alaihi salatu wassalam fihi salasu ibadat, al-khalwatu wat-tahannusu wan nazaru ila al-Ka'bah. Jadi di sini disebut ada 3 ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang baginda berada
di Gua Hira. Yang pertama, bersunyi-sunyian itu sendiri adalah ibadah. Yang kedua, at-tahannus. At-tahannus iaitu beribadah. Beribadah. Dan yang ketiga adalah memandang kepada Kaabah. Memandang kepada Kaabah. Jadi di sini disebut ada 3 ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama, bersunyi-sunyian itu sendiri. Yang kedua, memandang kepada Kaabah. Dan yang ketiga adalah at-tahannus. Yang mana at-tahannus itu telah dibincangkan sebelum ini. At-tahannus itu antara yang dinyatakan oleh para ulama, at-tahannus ini iaitu menjauhkan diri daripada tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Disebut sebelum ini tahannus iaitu ijtinabul ismi wal haw, iaitu meninggalkan benda-benda yang membawa kepada kekejian. Dan dalam masa yang sama juga sebagai ulama memahami yatahannas di sini maksudnya yatahannaf, iaitu Nabi SAW beribadah di Gua Hira berdasarkan syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi kalau orang tanya kepada kita apakah jenis ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah di Gua Hira, jawapannya adalah 3. Yang pertama, memandang Kaabah, itu juga ibadah. Yang kedua, bersunyi-sunyian, mengosongkan jiwa daripada selain Allah Azza wa Jalla, itu juga ibadah. Dan yang ketiga, Rasulullah yatahannas, iaitu yatahannaf, iaitu Nabi SAW beribadah di gua tersebut berdasarkan syariat Nabi Allah Ibrahim AS, yang tidaklah kita ketahui pada hari ini. Mungkin Nabi solat berdasarkan syariat Nabi Ibrahim, mungkin di sana ada zikir berdasarkan syariat Nabi Ibrahim. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Pun begitu, ini di antara perkara yang menarik, mungkin jarang-jarang kita terfikir. Jazakumullahu khairan. Besok kalau ada umur kita sambung semula kepada apakah yang berlaku setelah Nabi SAW beribadah di Gua Hira, iaitu kedatangan malaikat Jibril dan mengapa Sayyidina Jibril datang memeluk baginda Nabi. InsyaAllah besok kita akan membicarakannya biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.